punya hypothesis testing. Just kira nak start balik, cuba tengok soalan yang nombor berapa tadi tu, yang JKR tu, nombor 8. Okay, nombor 8. I think it's good you all try ni to get the feel lah, how we run this problem. Okay, JKR estimate the cost of building a bridge is 50 million ringgit. Okay, ni JKR punya estimate. Now the following data shows the price quote, okay, dalam juta ringgit daripada 10 tender yang submitted untuk projek tersebut. So dia bagi tender pertama 45 juta, 49, 52, 42 sampailah seterusnya 47. Now dengan data yang kita ada ni, dengan quotation daripada 10 company ni tadi, do you think JKR ni overestimate the cost at significant level alpha 0.05? Okay, ini sebenarnya pernah dibangkitkan isu ni dalam satu jurnal jurnal ukur bahan tahun 80-an dulu. Dia bangkitkan artikel tu, tulis pasal perkara macam ni lah. JKR punya estimate dan juga yang tender yang masuk. So secara statistik, macam mana dia nak analyse untuk nak sama ada nak ribat lah, maknanya untuk nak lawan betul ke JKR punya estimate tu. Alright. So yang ini you have to have the skill untuk kira mean dengan standard deviation dia menggunakan your calculator lah. Tapi apa maksudnya dalam kes ini, yang kita nak tengok, soalan yang ditimbulkan ialah adakah dengan data yang kita ada tu menunjukkan bahawa JKR ni overestimate the price. Dia estimate 50 juta ringgit. Ni JKR estimate adalah 50 million. Okay. So adakah JKR overestimate the value of the project? Okay, ni soalannya. So of course kita ada macam biasalah HO, H1, and we have to talk about what is the parameter. So dalam kes ini bolehlah guna the parameter mu. Min. So of course kita ada mu H1 dia tu pun kita ada the three option, and then kita kena identify the case ni sesuai apa yang sesuai. Nombor satu yang kita check ialah adakah kita tahu dia punya population variant. Okay, do we know this or not? Okay, lepas tu kalau jawapan dia no, then kita check pula n dia berapa lah, n dia besar ataupun dia kecil. So kalau dia kecil kita guna t-test, kalau dia besar kita guna z-test. Okay, alpha yang dia set adalah 0.05. Okay, so I want you to try ni dulu. Tapi ingat yang soalannya ialah do you think JKR overestimate the cost? Yeah. Do you think JKR overestimate the cost? Maknanya 50 juta tu adakah sebenarnya overestimated? Okay, so nak tengok you all punya usaha ni dulu, and then nanti saya akan tunjukkan lah berapa minit tak you all boleh cuba ni. This is you all boleh anticipate your test, exam apa semua tu something macam ni lah. Soalan dia tu, given some data, you need to work out on the 5 minit. Berapa minit? 5. 10 lah. 10 lah, okay, 10. Sekarang you all nak cari mean dengan standard deviation pun dah satu hal. Okay, alright, 10. Pengantar Azizi hantar tu tak betul. Dia punya hipotesis tu tak betul. But anyway, end dia 10. Mean dia berapa Mean dia 47 47 mean. Okay, 47 juta. Standard deviation dia 3.47. 3.47. Ya. Ni okey. Ini yang sampel Yang bawah dia n tolak 1 Okey, bagi saya double check kiraan tu. Dia 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Mode on, mode 1. Mula 45 Alamak, saya punya mana 45 ke 4 berapa ni? 45. 45.1. Tak, yang first apa nama first data tu. Jom. 45, okey, 45 M plus 49 52 42 42 43 46 43 46 44 41 44 41 42 47 42 47. So ada N ada 10 semua. Min dia 45.1. Tak betul ni. Ni tak betul. Dia 45.1 min dia. Standard deviationnya adalah 3.48. Okay. Kalau ambil up to 2 decimal places 3.4785. So 3.48 lah. 3.48. So HO dia tu kena careful betul-betul. Ya, so, dia punya isu yang dia bagi adalah JKR estimate 50 juta. Tapi kita rasa dia overestimate. Maksudnya patutnya bila dia overestimate maksudnya dia mesti kurang daripada 50. Yang dia estimate 50. So your HO mu sama dengan 50, lawannya adalah mu kurang daripada 50. Okey. So maksudnya yang statement H1 ni, ini yang menunjukkan bahawa JKR overestimate. Okay. Overestimate. So statement tu kena betul-betul lah. Yang ini of course lah JKR punya estimate tu betul lah. JKR estimate is correct lah. Is correct. Dan yang kurang daripada 50 tu menunjukkan bahawa yang JKR tu dia overestimate the price. So dalam isu ini kita tak tahu variant of the population dan size sampel dia adalah kecil, jadi kita guna t-test. Okay. T-test tu sama dengan sampel mean tolak mu yang kita ambil daripada HO bagi sampel standard deviation bagi punca 02 N kita. Your X bar adalah 45.1 tolak dengan apa nama tu mu kita 50 dalam HO kita bagikan dengan 3.48 bagi punca kedua N kita 10. So kalau kira dekat situ ada yang dah kira 4.9 negatif bagikan dengan negatif 4.45. Assalamualaikum 4.45 buat semua sahabat-sahabat, adik-adik, negatif kawan-kawan. 4.4. Hari ini tanggal 18 hari bulan So Disember. alfa dia 0.05 adalah hari yang paling bersejarah. Alfa given dalam alfa hidup. 0.05 Tak tahu sebab apa. and then Hampir dia 20 punya tahun aku statement duduk ni, kawasan ni. dalam pernah this sekali one banjir kita masuk dia less Semeru. than. So bila less than Tapi hari ni maksudnya dia punya alfa saksikanlah dia di kebesaran sebelah Allah kiri Ta'ala. lah. Okay. So Lihatlah. test key distribution kita ni Rumah macam aku normal juga. bergelimang dengan air banjir. Alfanya di sebelah kiri. So your alpha is Saksikanlah. 0.05. So kita perlu baca daripada table T Betul. kita Di di mana di sebelah kiri ni negatif T 0.05. doakan Degree of freedomnya supaya adalah selesai. N tolak 1 iaitu 10 tolak 1. So ini give us negatif T 0.059 degree of freedom dan kita baca dia daripada table kita table 5 muka surat berapa ni 35. Muka surat 35 alfa kolom yang alfa 0.05 turunkan ke bawah sampai nu dia sama dengan 9 negatif 1.833. Okey. So jelaslah nampaknya yang kita punya t-test kita ni jauh ke kiri daripada kita punya critical value ni negatif 1.833. So somewhere along kat sini kita punya t-test. So therefore accept HO ke reject HO. Macam bukan foto kan video kan Jawapan. foto ini banci. Oh ya ya makanya dia saya Reject show.
Iya macam bukan foto video ya. Sebab our t-test kita jauh kurang daripada critical value dia tu. So reject HO. So bila kita reject HO maknanya automatically kita accept satu lah. So yang kita boleh kata there is ada bukti yang menunjukkan JKR terlebih estimate, okay, overestimate the price. So maknanya pasal ada 10 orang kata secara puratanya dia adalah kurang daripada 50. Jadi kita kalau saya komen lah, saya suruh JKR ni review balik lah. Itu maksudnya. Okay, boleh follow in fact artikel ni 2 kali dia keluar dalam jurnal Ukur Bahan tu. The second one tu discussion. Banyak sangat orang bertanya. Pasal saya percaya orang Ukur Bahan ni dia tak belajar sangat statistik kot. Jadi banyak sangat soalan dalam tu. So penulis tu terpaksa clarify lah. Itu tahun 80 something dululah, lama punya cerita ni. But I think it's quite interesting. Okay, ini wrap up kita punya test bagi single mean. Okay, test bagi single mean. So sama juga macam sebelum ni yang kita tengok dalam kita punya confidence interval. Identify the case and then select the relevant statistic. Itu yang penting dia. So the step dia sama untuk semua-semua ni. First, kita bina dia punya hipotesis. Kedua, kita calculate dia punya test statistik yang dia panggil statistik. 3, kita identify dia punya rejection region bagi HO. Dan yang keempat, kita punya conclusion. So 4 step ajalah. But if you read other book, dia mungkin bagi sampai, ada setengah buku tu dia bagi sampai 7 step. Tapi mainly tak kisahlah 7 ke 6 ke berapa tu. Tapi mainly 4 lah. Yang utama tu adalah 4. Yang 7 dia bagi tu dia detail lah maksudnya. So ada 4 lah. Yang pertama, construct the hypothesis. Yang kedua, find the test statistic. Yang ketiga, identify the rejection region of HO. Dan yang keempat, kita punya conclusion. Conclusion dia simple aja, sama ada reject HO ataupun accept HO. Dan of course ayat ni menerangkanlah apa maksud kita reject HO tu. So ini penting lah yang dalam ayat yang bawah ni, this is important. Pasal dia conclude the study yang tu. Okay, so seterusnya ini adalah test bagi single mean. Ya, ada 3 case semuanya yang kita dah senaraikan tadi. Next one ni, saya nak tunjuk yang apa banyak dulu. Okay, test for mu1 tolak mu2. Okay, test bagi mu1 tolak mu2. Itu maksudnya kita nak buat test bagi mean population yang pertama tolak dengan mean population yang kedua. Okay, so HO dalam kes untuk mu1 tolak mu2 ni adalah bentuk dia sama je, mu1 tolak mu2 equal to some value. Mu O ni satu nilai, boleh jadi kosong, boleh jadi any value. Ini umpamanya lah kita nak tengok perbandingan, 2 perbandingan. Kita nak membandingkan contoh cost of living Johor Bahru dengan kata Kuala Lumpur. Kelang lah, kita ambil Kelang. Sama ke ataupun dia tak sama? Okay. Sama ke ataupun Kelang tu lebih mahal? Okay, itu satu contoh. So apa yang kita buat, kita ambil a random sample di Johor Bahru, one random sample di Kelang, and then whatever statistik yang kita perlulah kita dapatkan daripada sampel tersebut. Yang ini biasanya untuk perbandingan dua kategori lah ataupun 2 kumpulan yang berbeza. Umpamanya kalau sekarang ni COVID ni, lelaki dengan perempuan, yang mana lebih mungkin kena COVID? Lelaki ke perempuan? Okay. Smokers versus non-smokers, itu pun satu juga yang saya percaya data tu ada, tapi orang tak tunjuk lah. Dia tak tunjuk the result. Okay, itu HO dia. H1 dia ada 3 option juga macam tadi tu. Okay, yang option pertama
mu1 tolak mu2 ini lebih besar daripada mu-O. Yang kedua, mu1 tolak dengan mu2 kurang daripada mu-O. Yang ketiga, mu1, okay, H1, mu1 tolak mu2 ini not equal to mu-O. Okay. Bila not equal to maknanya dia adalah two-tail test. Dia ada dua kawasan penolakan HO, satu di sebelah kanan, satu sebelah kiri. Yang pertama tu greater than, dia one-tail test di sebelah kanan. Dan yang kedua tu bagi kurang daripada, dia adalah one-tail test di sebelah kiri. So kalau you all notice lah yang utama dalam tu adalah the correct statistic yang kita nak guna. Okay? The correct statistic yang kita perlu ada lah, yang kita perlu tahu. And then dari sini, daripada statistik yang kita dapat tu, kita boleh baca daripada table apa dia punya critical value, and then kita buat the conclusion lah, sama ada accept HO ataupun reject HO. Okay, so ni first step dia. Yang pertama, the writing the hypothesis. Yang kedua, the statistic. The statistic ni sama macam yang kita punya confidence interval bagi mu1 tolak mu2 dulu. Kita ada 5 case semuanya. Satu case varian kedua-dua population diketahui. Lepas tu tak tahu, bila tak tahu tu dia ada pula varian sama, varian tak sama, saiz sampel besar, saiz sampel kecil. Tu yang itulah. We are using the same statistic untuk hypothesis testing. Dan yang ketiga, kita punya rejection region of HO, dekat mana alpha kita, rejection alpha. Yang keempat, kita punya conclusion. As simple as that. Okay. Tapi cakap senang lah. Cuma jadi masalah dia actually most of us kita mahir benda ni, tapi nak bila soalan tu kita nak identify sebenarnya ini apa sebenarnya yang dia nak, itu yang saya rasa yang jadi sukar tu. Okay. So saya tunjuk satu contoh dulu, and then dari situ kita akan cuba ni lah. Okay, cuba tengok nombor 9. Okay, nombor 9 daripada hand up saya tu, nombor 9. Nombor 9. A study is conducted to determine whether boys sleep longer than girls. Okay. Ada satu kajian dijalankan untuk menentukan sama ada budak-budak lelaki ni dia tidur lebih lama daripada kanak-kanak perempuan. Ini infant Infant Melayu apa Infant ni umur berapa tahun ni? 2 sampai 6 Okay. So 36 kanak-kanak lelaki menunjukkan min masa tidur dia 12 jam, dan 49 yang perempuan menunjukkan min masa tidur dia 11 jam. Kalaulah if the sleeping time for boys and girls follow normal distribution with standard duration 0.9 dan 1.4 jam masing-masing, conclude at significant level alpha 0.05. Okay. So kita ada dalam kes ini, ini yang boys. Okay. Boys. Lepas tu kita ada yang perempuan. Ni kanak-kanak lelaki ni. Dalam kajian ni diambil N1 kata ini adalah 36 lelaki, dan yang perempuan diambil 49. N2 ni yang perempuan. Okay. Dan masa tidur dia bagi sampel 36 orang ni, untuk lelaki 12 jam. 12 jam tidur dia. Dan yang perempuan ni adalah 11 jam. Okey. 11 jam. Yang ni make up data ini bukannya betul punya. Saya je yang buat cerita berapa jam tidur ni. Saya pun tak tahu berapa jam dia orang tidur. Tapi kalau baby tidur 20 jam. Kalau baby, setahu saya kajian yang pernah dibuat, dia 20 jam. Dia tidur 20 jam. Dia jaga 4 jam je. Dia jaga 4 jam tu time mak bapak tidur. Yang ada anak tahulah kot. Kalaulah sekarang ni, the sleeping time bagi lelaki dan perempuan ni, dia follow normal distribution. Okay. With standard duration. So bila cakap
normal distribution with standard deviation, meaning automatically kita tahu dia dia adalah sigma lah. Okay. Sebab kita tahu X follow normal, mean, mu and then sigma square kan. So maknanya standard deviation tu sigma lah dalam kes ni. Ya, okay, so sigma 1 adalah yang lelaki 0.9 jam dan yang perempuan ni sigma 2 1.4 jam. Okay, 1.4 jam masing-masing. Okay, so yang dia nak tahu tu adalah kajian tu dia nak menentukan sama ada lelaki tidur lebih lama daripada perempuan. Jadi kita buat dua perbandingan, maknanya lelaki dengan perempuan. So maknanya yang question utamanya adalah does boys sleep longer? Okay, sleep longer than girl. I think sampai ketua kot, yang lelaki ni memang tidur lama daripada orang perempuan. Tak tahulah, you all betul ke tak betul. Selalu yang lelaki yang kejut ni pun orang perempuan juga, pagi-pagi buta tu. Ya ke tak ya ni, you all? Ya. Ya, mengaku tak apa. Apa? Terbalik. Dia nak pagi-pagi pergi kerja tu, kalau tak kejut memang tak bangun dah tu. Okay. Ni malam ni yang lelaki nak tidur pesan kat orang rumah, besok kelas pukul 9. Jadi dia tolong ingatkan. Okay, alright. So, ini maksudnya does boys sleep longer than girls? Ni maknanya parameter yang dimaksudkan dalam kes ini adalah mean dia lah. Okay, mean dia. Not the variance, not the kadar, pi. So, it must be the mean. So, maknanya mean yang lelaki longer, lebih daripada mean yang perempuan lah. Ini maksudnya. Okay. So, ini kalau kita rewrite ni balik, ni jadi mu1 tolak mu2 greater than 0. Okay. Ni statement tu je dah menunjukkan mu1 tolak mu2 greater than 0. And then kalau kita refer yang nota tadi tu, dia adalah dalam bentuk H1 yang pertama punya option. Itu mu1 tolak mu2 greater than satu nombor kosong dalam kes ini. So therefore, kita punya HO, it must be mean lelaki tolak mean perempuan equal to 0. H1 mu1 tolak mu2 ini lebih daripada kosong. Okay, so far kalau you all notice, H1 ni, nombor yang ditulis ni mesti sama. Mesti dia nombor yang sama. So kalau kata ini kosong, dalam HO kosong, ini pun mesti kosong. Yang berbeza tu yang ini je, sama ada ni greater than, less than or not equal to. Okay. So, okay. So untuk ini, dia based on kita punya statistik yang dalam kita punya confidence interval lagi tu. Dia based on, ini kita guna nama dia Z-test lah. X1 bar tolak X2 bar, tolak mu1, tolak mu2. Okay. Ini bahagikan dengan square root of sigma 1 square bagi N1 tambah sigma 2 kuasa 2 bagi N2. Okay. So kalau Z, dia maknanya follow normal lah. Okay. So dari situ kita plug in aja nilai-nilai dia. Mean yang lelaki X1 bar adalah 12 jam. Tolak mean yang perempuan adalah 11 jam. Tolak mu1 tolak mu2 ni, yang ini ni, di statement ni. Di statement ni, apa nilai dia? Ini datangnya daripada your HO. So mu1 tolak mu2 dalam HO equal to 0. So therefore, ini tolak kosong lah. Tolak dengan kosong. Okay. Okay, ini bahagikan dengan gantikan nilai-nilai tu square root of ini berapa tadi? 0.9 itu standard deviation, tapi yang kita guna ni adalah variant dia. So square bahagikan dengan 36 lelaki tambah dengan 1.4 kuasa 2 bahagikan dengan 49. Okay. 49. So kalau selesaikan panjanglah.
Yang ni skill menggunakan kalkulator ni kena jaga-jaga juga ni. Bahagi dengan square root of kurungan 0.9 square bahagi dengan 36 tambah dengan 1.4 square bahagikan dengan 49. So kita dapat ni 4. Ini bersamaan dengan 4. Alright. Saya tulis bawah ni lah 4. So kita dapat ni 4. Siapa yang notice lah yang ini nampak memang tolak HO lah maksudnya. Dan yang ini Z. Okay, Z maknanya kita refer kepada normal distribution. So kita refer kepada table 4 table 4. Alpha dia 0.05. Okay, diberi alpha 0.05 to the standard practice. Nanti later on saya akan terangkan apa sebenarnya maksud alpha ni. So daripada sini statementnya greater than. So your alpha is on the right. One till test di sebelah kanan. This is your alpha 0.05. Cari kita punya bacaan dia positif Z 0.05. Kalau mana yang dah hafal tu ini 1.644. Okay. Dan kita dapat Z test kita nun jauh belah kanan tu. This is our Z test. Our Z test adalah 4. Okay. Way beyond kita punya critical value, jatuh dalam kawasan alpha. Therefore accept HO ke reject HO? So jawapan dia apa jawapan dia? Accept ke reject HO? Dah tidur kan? Reject betul. Okay, reject HO. Okay. Reject HO. Bila reject HO maksud dia apa? Memang betul lah. Lelaki tidur lebih lama daripada orang perempuan dari kecil sampai ke tua. Ini untuk infant je tau. Untuk yang orang dewasa tak tahulah. Okay. Cuma yang notisnya lelaki ni selalunya tidur lebih lambat daripada orang perempuan. Saya tak tahulah betul ke tak betul. Tapi dalam observation saya lah. Which I believe dalam psikologi pun probably notice perkara yang sama lah. Tidur ni is a big issue dalam psikologi. Dia memang banyak kajian-kajian yang dilakukan terhadap tidur kita ni lah. Kalau saja je lain, ini luar syllabus kita. REM. Kalau you all rajin lah malam ni nak cari dalam internet tu. Kita tidur ni, kalau kita capai REM, Rapid Eye Movement, ini maknanya kita tengah very deep sleep. Macam tak tahu apa benda berlaku pun tak tahu. Dia mata kita memang bergerak-gerak ni. Malam ni tidur cuba tengok orang sebelah. Kalau dia dah mata dia tu dah bergerak-gerak, maknanya dia tengah tidur dengan senyenyak-nyenyaknya lah tu. Kalau kita kacau dia masa tu gerak dia terjaga, dia akan apa nama tu, tiap-tiap kali dia nak capai REM, kita gerak dia, besok dia akan jadi tak tentu arah. Boleh cuba eksperimen tu. Ini saya belajar masa ambil kelas psikologi dululah, REM ni. And then bila saya baca-baca memang betul lah. Do not disturb orang bila dia dah capai REM tu. Kalau tak besok tu dia macam tak tidur, macam orang tak dapat tidur gitu. Okey, ni satu contoh. Secara umum dia, kalau you all recall lah, secara umum kes yang kita ada ni semua ada 5. Yang pertama, kalau sigma 1 square variant of the population ni diketahui. Yang kedua, kalau kalau variant of the population tu unknown. Okey, ni unknown. Ini known yang diketahui. Ini nota lama lah lepas tu kalau ikut buku ni dia tunjuk untuk size sampel besar dulu. Kalau refer buku-buku lain dia mungkin cara dia lain. Lepas tu kita ada different story pula kalau kata size sampel dia kecil. Iaitu kecil ni biasa kalau dalam statistik dia kurang daripada 30. Dia ada satu area dalam statistik ni yang dipanggil non-parametric statistik yang biasanya dia deal dengan N yang kecil ni. Okay, but not in our syllabus.
So yang pertama ni, kalau kata varian dia tak sama, okay, variannya adalah tak sama, apa statistik yang kita perlu gunakan, dan satu lagi kalau variannya adalah sama. Dan ini pun serupa, kalau varian dia tak sama dan kalau varian dia adalah sama. So we are using the same as exactly the same statistik yang kita pernah buat dalam confident interval untuk mu1 tolak mu2. Okay. Yang kita buat tadi tu adalah kes di mana variant of the population diketahui. Masa tidur lelaki, masa variant bagi lelaki dan perempuan tu kita tahu for the population. So bila untuk itu kita guna Z-test kita. Ini adalah mean sample yang pertama tolak mean sample yang kedua tolak mu1 tolak mu2. Mu1 tolak mu2 tu datangnya daripada HO kita. Bagi square root of sigma 1 square bagi N1 tambah dengan sigma 2 kuasa 2 bagi N2. Dan kalau kita ada case di mana variant of the population tu tak diketahui, kita gantikan kita punya variant of the population dengan sample variant kita. So kalau variant tu tak sama, okay, 2A part 1, kita guna Z juga. Ini adalah sampel mean yang pertama tolak sampel mean yang kedua tolak mu1 tolak mu2 yang datangnya daripada kita punya HO, bagikan dengan square root sama macam atas, tapi sekarang ni gantikan your sigma tu dengan sampel. Ni S2 kuasa 2 bagi N2. Kalau variant tak sama pun kita guna Z untuk case unknown variant, size sampel besar. Tapi kita ada the extra job untuk nak kira kita punya dipanggil pool variant. Okay, tolak tolak mu1 tolak mu2 bagikan dengan SP bagi darab dengan punca kuasa 2 1 bagi N1 tambah 1 bagi N2. Dan kita adalah kita punya SP tu adalah pool standard deviation, ada formula dia. Dan kalau kita ada yang dua part B ni, size sampel dia kecil, di mana variant of the population tak diketahui, kita guna T. Okay, T. Ini sama formula dia macam atas ni. Same formula, tapi distribution aja berbeza. X1 bar tolak X2 bar minus mu1 tolak mu2. Ini bahagikan dengan punca kuasa 2 S1 square bagi N1 tambah S2 kuasa 2 bagi N2. Okay. So ini follow T distribution dengan nu degree of freedom. Ada formula untuk nu kita. Yeah. Ada formula dia. Am I still in? Okay. Saya masih dengar saya? Dengar. Oh, okay. Saya ingat saya terputus. Saya ingat terputus tadi. Okay. Lepas tu untuk yang last one tu, yang ni, part ni, sama formula macam atas ni, tapi distribution aja berbeza. So mean sample yang pertama tolak mean sample yang kedua tolak mu1 minus mu2 datangnya daripada HO kita. Bagikan dengan SP darab punca kuasa 2 1 bagi N1 tambah 1 bagi N2. Yang ini follow T juga. Tapi degree of freedom N1 tambah N2 tolak 2. Okay. So yang jadi ekstra kerja kita bila kita ada ni SP dengan kalau case ni. Ini jadi tambahan kerja kita. Di mana SP tu adalah kita punya pool standard deviation. Ini pool STD standard DEV deviation. Ini SP. Ini sama dengan punca kuasa 2. Cukup tak ni? N1 tolak 1 kurungan kurungan S1 square tambah dengan N2 tolak 1 darab S2 kuasa 2 sampel variant yang kedua. Everything N1 plus N2 tolak dengan 2. Ini pool standard deviation. Dalam bahasa Melayu dia dulu dia panggil
sisian piawai tergembleng, menggunakan bahasa Jawa, menggembleng tenaga. Okay, so dia join the two sample together lah. Jadi kita dapatkan variant untuk the joint sample. Dan degree of freedom nu ni, mana pergi dia? Okey, nampak Okey, degree of freedom adalah nu. Degree of freedom nu ni, nu yang ni bawah ni. Ni leceh sikit. Tapi nilai dia tak banyak beza pun dengan biasanya dengan ni. Tak banyak beza. Biasanya lah. Ini adalah per N1 tambah S2 kuasa 2 per N2. Ni bagikan semua tu dengan S1 square per N1. Ni ada square. Oh lah, tak ingat pula. Ni ada square kot ni. Okey, ni ada square. Tak silap lah. Dan bagi saya double check. Dia dah dekat pukul 10 ni, kadang-kadang dia punya fikiran dia bukan akademik lagi. Okey. Okay, betul. So ini bagikan dengan S1 square over N1 kuasa 2 bagi N1 dengan S2 kuasa 2 bagi N2. Ini kuasa 2 bagikan dengan N2 tolak 1. Okay. Panjang punya cerita ni. Ni kalau boleh lah you all snap gambar ni. Lepas tu taruh dalam WhatsApp. Siapa ada kamera yang bagus, tolong snap ni. Tolong snap, lepas tu share dalam WhatsApp. Senang kita nak ni refer nanti. Okey. Macam ni tulisan saya rupanya. Dulu tulisan saya lagi cantik lagi ni. Sekarang ni dah makin teruk tulisan. Okey. Ini case-case dia. So the issue-nya adalah identifying the case lah. Itu satu. And then choosing the right statistic. Oh, okey. Yang kedua ni macam mana you buat ni? Macam mana you, Zizi macam mana dapat macam ni? Tak ada gambar. Macam mana you snap dia ni dapat macam ni? So you macam mana cara dia dapatkan macam ni? Tak ada frame dia apa semua. Guna sniping tool tu. Guna apa? Sniping tool. Semula? Snipping tool. Oh okey. Snip tool. Saya benda-benda ni yang saya buta huruf ni. Itu sebabnya you all tengok saya mengajar mana ada masuk-masuk. Snipping kan? Okey, ini benda tu minta maaf. Saya tak reti. Sleeping. Okey. Sleeping. Tak apalah, nantilah tengoklah kalau rajin saya belajar lah bila-bila. Entah bila lah nak belajar. Dia akan datang ni kelas masih lagi online ni. Dia dijangka walaupun dah boleh face to face, sebahagiannya akan dibuat juga secara online. Jadi macam contohlah kita 7 hari kan. 7 hari kuliah ni, mungkin 3 atau 4 hari tu online, baki tu akan buat face to face. Mana masuk kuliah lah. Itu yang plan kita. Okay. Dia nak mengurangkan risk tu lah. Itu satu. Lepas tu banyak benda lah yang kita cuba permudahkan lah. Bila tengok balik, kita ni dah biasa online ni agak mudah sikit lah. Kalau mula-mula dulu online ni, ya Allah, sengsara betul. Saya macam dah nak give up mengajar dah dulu. Sampai ada the second semester saya mengajar tu, saya cakap ke student, kalau saya tak boleh juga ni, saya akan quit. Lepas tu dia ajar saya Google Meet. Sebelum tu saya guna Microsoft punya ni tau. Bila mengajar tu kadang-kadang kita tengah menulis tu dia jadi kecil tak pasal. Ataupun besar tak pasal. Yang saya tak boleh kontrol. So, memang fed up lah. Tapi nasib baiklah ada orang tunjuk Google Meet. Student space jugalah. And then barulah kekal sampai sekarang ni. Tak ada tambah-tambah ilmu lagi. Okay, kita tengok nombor 10. Dalam you all punya contoh tu. Doktor?
Ya. Nak tanya pasal kat nombor 9 tadi tu. Mhm. Yang Q1 tu kan dia mu1 tolak mu2 lebih besar pada kosong kan? Betul. Kosong tu memang kita kena letak kosong Sebabnya gini, cuba baca soalan dia balik. A study is conducted to determine whether boys sleep longer than girl among infant. Yeah. So maksudnya yang ini questionnya. Question yang ditimbulkan adalah adakah lelaki tidur lebih lama daripada perempuan? So statement ni, ayat ni kita translate dia in term of mathematics. Satu ni lelaki, ini lelaki. Mean masa tidur lelaki lebih daripada mean masa tidur yang perempuan. Okay. So kita ada mu1 greater than mu2. So bila kita selesaikan ni, kita nak dia dalam bentuk mu1 tolak mu2. Okay. Dia punya statement tu mesti dalam bentuk mu1 tolak mu2 lah. Okay. Jadi bila kita selesaikan tu, dia jadi mu1 tolak mu2 greater than 0. So 0 tu datangnya daripada this statement lah. Boleh follow. Okay, faham. Terima kasih. Tapi kalaulah kata saya punya soalan tu saya tukar kata does boys need 1 hour sleep longer than girl? Okay. Boys need kalau saya tukarlah, boys need 1 hour longer than girls. Okay. Yang ni lain pula. Yang ini statement dia jadi bukan lagi macam ni. Bukan lagi kosong. Dia jadi mu1 tolak mu2, lelaki tolak yang perempuan lebih daripada 1 jam. Itu maksud dia. Boleh follow? Boleh. So bawah terdarab satu lah kan betul? Dia lah maknanya dia nak buat lelaki tu perlu lebih 1 jam daripada yang perempuan. Okay, faham. Okay. Apa tadi nak tanya? Doktor, yang itu yang doktor kata mu1 tolak mu2 lebih besar dari 1 tu. Tu H naught dia. Ini HO lah, sorry. Ini equal lah. Ini equal. So lawan dia tu mu1, mu2, ini greater than 1 lah. Okay. H1. Saya harap saya ada contoh yang bukan kosong lah. Saya pun tak ingat contoh yang saya bagi tu ada tak yang bukan kosong. Okey dah. Contoh lain dia macam ni lah. Kan orang buat highway ni, bila dia buat highway, tanah meningkat naik harga ke lagi turun? Meningkat kan? Okay. Jadi macam dia meningkatkan sebanyak mana? Macam contoh dekat Johor ni, kalau dulu sekaki persegi tu hanya RM12, tapi bila dia buat highway, dia meningkat sampai RM50. Maknanya peningkatan dia tu adakah sampai RM30? Adakah dia meningkatkan lebih daripada RM30? Jadi 30 tu jadi kita punya nilai ni lah. Itu maksud dia. Hopefully ada contoh tu nantilah. Hopefully. Okay. So, okay. Yang ini dia punya petua untuk keseluruhan. So, kita tengok contoh yang nombor 10. Nombor 10 ni contoh ni. Boring example. Yang ni contoh ni saya setiap kali nak cari contoh yang lagi sedapnya tak terbuat-buat lagi. Okay, nombor 10. Mean weight bagi 30 pack of sugar packed by machine A dan 40 pack of sugar packed by machine B adalah 1004 dan 1001 gram respectively, with standard deviation 6 gram dan 8 gram masing-masing. Okay. So kalau tengok dalam tu, kita ada A dengan B lah. Kita ada dua sampel. One sampel adalah daripada A, dia ada sampel daripada mesin B. Yang kita pilih daripada A, kata N1 lah N1, satu untuk A adalah 30. 30. Untuk yang A kita pilih 30. Untuk B kita pilih, kalau baca tu betul-betul, 40 pack. Okay, 40 pack by mesin B. Mean dia adalah yang untuk A ni 1004 gram. Mean
Dan yang B ni min dia adalah 1001 gram. Okay. Min berat yang dimasukkan oleh mesin ni tadi, gula yang dia pack tadi tu, mesin A 30 pack yang kita pilih menunjukkan min 1004 gram dengan standard deviation dia adalah 6. Ni 6 dan yang B ni adalah 8. Okey. Ni info yang kita ada. So kita kena parti tu. Mana kita tahu ini adalah sampel standard deviation. Itu kita kena baca betul-betul lah daripada ayat dia tu. Mean weight 30 pack daripada A, 40 daripada B adalah 1004 dan 1001 gram masing-masing dengan standard deviation 6 dan 8 gram masing-masing. So maknanya itu merujuk kepada sampel. So therefore mean yang kita baca tu adalah mean sampel. Standard deviation yang kita baca tu pun adalah standard deviation sampel. Ini maksud dia. Dan do the mean weight of all sugar packed by A adalah lebih daripada B. Conclude that significant level alpha 00.05 kalau varian dia adalah tak sama. Okay. Ini so first thing yang kita check adalah sigma 1 square ni kita tahu ke tak tahu? Maknanya population variant dia tahu ke tak tahu? We don't have any info. Jadi maknanya ni adalah unknown lah. Unknown variant. Bila unknown variant, kita check pula. Kalau kita tahu ini unknown variant, kita check pula size sample dia. Size sample ni besar ke kecil? Ni 30 dengan 40. Dia suit yang A. So dia size sample dia lebih besar atau sama dengan 30 untuk kedua-dua sampel. Dan next one tu yang kita check ialah sama ada variant dia tu sama ataupun tak sama. Part A nya specifically they mention if the variances are not equal. So sigma 1 square ini dianggap tak sama. Okay. So ini adalah case, kalau ikut urutan kita ni, dia adalah case part A bahagian 1. Okay. Bahagian 1. Case 2 part A bahagian 1 iaitu this part lah. Yang ni. Variant tak sama, size sample besar. So the statistik yang kita perlu guna adalah di statistik yang this part ni. Alamak, tak keluar. Okay. So ini statistik yang kita perlu guna. Okay. Quite easy. Kalau tengok formula ni, it's quite easy lah. Alright. So first, kita perlu tulis dia punya H1, HO. HO, H1. Okay. Your H1 tadi tu, dia mesti lebih besar atau kurang atau tak sama dengan. Your H1, HO tadi, kita nak tengok sama ada A, aduh, cuba baca balik betul-betul. Dalam tu yang dia nak tunjukkan adalah do the mean weight of all sugar packed by A is more than daripada B. Okay. Jadi maksudnya kalau kita tengok ni mu1 greater than mu2. Okay. So tapi kita nak tulis dia dalam bentuk mu1 tolak mu2. So therefore ni jadi mu2 greater than 0. Yang ini automatically dia jadi equal to 0. Boleh follow yang ni? So the test statistic Z test. Z testnya adalah X1 bar. Okay, so kita tulis formulanya X1 bar tolak X2 bar tolak mu1 tolak dengan mu2. Ini bagikan dengan square root of S1 square bagi N1 tambah dengan S2 kuasa 2 bagi N2. So ganti je nilai-nilai tu. A adalah 1004 min dia, B adalah 1001. Tolak yang ini adalah kosong. Mana datang kosong ni? Daripada statement HO kita. Okay. Di statement ni adalah daripada your HO. HO tu. Yang maknanya HO ni equal to 0. So tolak dengan kosong. So everything ni bahagikan dengan punca kuasa 2. Berapa tadi 6 kuasa 2. Degil lah benda ni. Alright. 6 kuasa 2 bahagikan dengan N1 nya adalah 30. Tambah 8 kuasa 2 bahagikan dengan 40.
So we solve that, cari nilai dia, guna your calculator lah. So find the value. Ni 3 bahagi dengan 3 bahagi square root kurungan 36 bahagi 30 tambah dengan 64 bahagi 40. Untuk kurungan positif 1.79. Okay. So our Z test adalah 1.79. Nah ini Z, so maknanya normal. We refer kepada normal table. Table 4. Alpha dia 0.0 berapa tadi? 5 juga Macam lah tak ada nilai lain. Tapi ada sebab dia kenapa kita guna 0.05, ada sebab dia lah. Nanti later on saya explain. So 0.05 ini H1 greater than, so dia adalah one tail test di sebelah kanan. This is your alpha. Alpha tu dia punya yang terlorik tu. So that reflect the probability. So nilai atas x axis dia adalah ini Z 0.05 yang kita baca daripada table 5. Table 5 ke 4 ni? 5 4 ni. 4. So ini 1.6449. Mana yang dah hafal tu, okeylah. Mana yang tak tu kena refer muka surat 35. 34 sorry. 34. So kita dapat kita punya Z test tu adalah slightly higher than ni. Slight je. So ini Z test kita. Z test is slightly more than 1.6449. So kita accept HO ke reject HO? Apa conclusion? Reject. Okay, so reject HO lah. Betul, kita reject HO. Bila reject HO apa maksud dia? Ada bukti menunjukkan yang mean yang dimasukkan oleh mesin A tu lebih daripada mean yang dimasukkan oleh mesin B. Ini maksud dia. Ni biasanya dalam, ini quality controlnya problem lah biasanya yang ni. Dia nak compare the two machine. How's the machine doing? In fact, banyak kajian jugalah bila dia membuat perbandingan antara dua ni. Macam COVID ni lagi pula, dua golongan, satu yang senior citizen, satu yang junior, yang muda lah, maknanya yang kurang daripada 60. Macam mana dia punya COVID risk dia tengok the risk dia tu in term of probability lah. Ni maknanya perbandingan antara dua kumpulan. Satu lagi kumpulan yang morbid, yang ada penyakit, darah tinggi lah, jantung lah, kencing manis, apa semua tu. Dan satu lagi yang tak ada. Okay, macam you all, orang-orang yang sihat, orang muda yang sihat dengan orang muda yang ada penyakit. Dibuat perbandingan macam tu. So itu yang dia dapati bahawa orang yang morbidity ni, dia punya risk dia lebih tinggi. Sebab dia buat perbandingan antara dua kumpulan macam ni lah. Ini yang salah satu cara yang approach-nya adalah yang macam ni. Okay. Later on nanti kita tunjuk cara yang ada kot dalam kita punya ni. Ada benda nak tanya tu? Betul, kalau dia katakanlah dia punya Z test tu dapat 1.5. 1.5. Accept HO lah. Kalau 1.5 kita accept lah. Betul. Kalau 1.5 kat sini kan. Betul. Kalau dia maknanya dia kurang daripada kita punya critical value, bukan dalam kawasan alpha. Kalau kawasan alpha tu, then accept HO lah. Okey, betul. Okey. Clear yang tu? Clear. Itu penting tau. Pasal semua dah kira betul-betul, kali conclusion dia yang tak betul. Alamak, rugi lah. Ada markah usaha, doktor? Macam mana? Markah usaha ada lah? Tak ada. Dia yang itu tak ada. Kalau conclusion tak betul, usaha benda memang. Yang lain tu adalah markah dia. Dia kalau ini pun selalunya tak banyak lah. Dalam 5 markahnya tu lah kalau dalam final. 5/100 macam tu. 4 atau 5 macam tu. Dia tak banyak.
So satu tu biasanya untuk the conclusion. So in other word, kalau kita silap bahagian ni, mana pahaman kita tu mungkin tak tepat, rugi kat situ lah. 25% punya markah daripada semua ni. Yang tu rugilah yang tu. Be careful yang tu. Yang ni kena tepat lah. Okey, ini yang untuk kes variant dia sama. Kalau variant dia tak sama, sambungan daripada 10 part B pula, kalau beranggapan yang variantnya adalah sama. Okey, untuk 10B, ni 10A. Yang kita tengok ni 10B pula. 10B, kalau variant dia sama. Okey. So, H1 dia super. Min A tolak min B, ini sama dengan kosong. Versus H1, kita nak check yang A tu lebih daripada yang B, ini greater than 0. Now, bila kata variant dia sama, dia adalah case 2A part 2. So, kita ada the extra job untuk cari kita punya full standard deviation. So, statistik yang kita nak pakai adalah Z-test. Okay. Ini merujuk kepada nota tadi tu. Dia adalah 2A part 2. Okay. Yang kita nak guna statistik yang ni pula lah. Ini. This one. So, bila guna statistik ni, kita perlu cari SP. The full standard deviation. Itu the extra job yang kita perlu buat. Unfortunately. So, ini statistik yang kita gunakan adalah X1 bar tolak X2 bar minus mu1 tolak mu2. Ini bahagikan dengan SP darab dengan punca kuasa 2 1 bahagi N1 tambah 1 bahagi N2. Okay. So, cari dulu SP kita. So, SP ni adalah punca kuasa 2. Menggunakan variant min, apa nama tu, N dengan variant apa semua yang sama. N1 tadi adalah 30 tolak 1 darab ini 6 kuasa 2. 6 kuasa 2 betul ke? 6, I think so, ya 6. Okay. Lepas tu ini tambah dengan ini 40 tolak 1 darab 8 kuasa 2. Ini semua bahagikan dengan 30 tambah 40 tolak 2. So kalau selesaikan, kita akan dapat should be in between 6 hingga 8 lah patutnya. Kalau kita dapat nilai tu kurang daripada 6 ataupun lebih daripada 8, confirm kiraan kita tu tak betul. Tu kena take note lah. Jap mana tadi ni, 29 darab 36 tambah dengan 39 darab 84. 84 lah. 64 lah kan. Okay. 29 darab 36. Okay. Tambah dengan 39 darab 64 equal bagi 68 take equal take the square root 7.2 up to 1 decimal place je lah kita ambil. So 7.2. So sangkaan kita betul lah. Sebab maknanya dia antara 6 dengan 8. It cannot be less than 6, it cannot be more than 8. Itu petua dia. So ganti je lah nilai-nilai dalam ni. So ini 1004 tolak yang mesin B ni 1001 tolak dengan ini datangnya daripada HO kita. Ini SP is 7.2 darab punca kuasa 2 1 bahagi 30 tambah 1 bahagi 40. So the tedious job nak kira 7.2 darab dengan square root kurungan 1 divided by 30 plus 1 divided by 40 equal take inverse darab dengan 3. Saya dapat 1.73. Lebih kurang sama macam tadi je. 1.73. Pun alpha dia 0.05. Nampak macam same result lah. Okay. Ini kita punya alpha 0.05. Yang ini kita punya Z 0.05. Bacaannya 1.6449. So dalam kita punya Z test ni is slightly more than kita punya critical value. Ini Z test
1.73. Therefore, kita reject HO. Bila reject HO tu implying A is more lah. Implying kalau nak tulis macam ni pun saya terima lah. Implying machine A apa dia punya tu, dispense pack machine A pack more sugar more weight lah, more weight than B. Ini pun kita merujuk kepada H1. So machine A tu dia pack lebih daripada yang machine B. Okay. Alright. Doktor, kalau kita tulis HO reject je tak boleh. Memang kena buat yang machine A pack off one semua tu ke? Dia dalam dalam skema perdana dia memang kena tulis. In fact, dalam skema perdana lah ni kalau cakap pasal exam, dalam skema perdana ni bila jawab macam ni baru markah dia 1. Kalau dia jawab ini je, tak ada ayat bawah tu, dia tak dapat markah lah. Tapi student space ni biasanya maaf dia tu lebih lah. So kadang-kadang macam tak tulis yang bawah tu pun terima jugalah, as long as conclusion tu betul. Boleh? Kalau boleh tulis lah. Okey, Doktor. Okey. Doktor, yang apa? Mesin A pack more apa ni? More weight, berat. Then Okay. ni jap. Teruk no lah tulisan ni. More weight. Okay. Then B. So, maknanya suspek dia tu betul lah maksudnya. Okey, kita ambil itu untuk case yang sample size besar. Kalau untuk sample size yang kecil tu, kita perlu kita tengok contoh lain lah. Ada ni contoh mana buat. Contoh dia banyak lah dalam ni. Tapi cuba je lah buat nombor 11 tu. Saya perlu tunjuk ke ataupun saya sketch je, nanti you all selesaikan. Macam mana? Nombor 11. Tunjuk Doktor, tunjuk. Saya bagi design saya tunjuk 100%. Wow. Okay. Tunjuk. Alamak. You all ni. Okay. Kita tengok nombor 11. Nombor 11 ni. It is believed that dipercayai office rental bagi Johor Bahru adalah lebih daripada office rental price di Puchong. Okay, Puchong Kuala Lumpur. A random sample of 8 officers and 6 officers in JB and Puchong respectively menunjukkan the following summary statistic. Okay. So dia buat kajian lah nak tunjukkan JB dengan Puchong ni harga dia macam mana lah. So yang dipercayai yang Johor Bahru ni lebih mahal daripada Puchong. Itu yang dipercayai. So di JB dia ambil ada 8 office. Dan Johor Bahru di JB 8 office, Puchong ada 6. Didapati min rentalnya dalam per square foot RM45 di Johor Bahru, Puchong RM40. Standard deviation dia 6 dengan 10. Okay, so ini kita deal dengan small sample lah dalam case ni. So daripada sini kita dapat yang standard deviation yang kita ada tu, dia merujuk kepada sampel. There is tak ada info mengenai standard deviation of the population, iaitu seluruh office di Johor Bahru dengan seluruh office di Puchong tu kita tak ada maklumat tu. Therefore ini adalah sampel sahaja. So untuk itu maksudnya yang kita nak tengok tu betul ke yang it is believed that Johor Bahru ni lebih mahal daripada Puchong. Okay. So maknanya dia adalah situation untuk unknown variant nombor 2, size sampel kecil B, dan baru kita tengoklah dia punya situation yang part A tu variances dia are not equal. Ini yang paling sengsara nak buat ni.
pasal nak kira tu. So HO, kalau kita tengok HO-nya pucung kata kalau nak nampak jelas lah Johor Bahru dengan banding dengan yang pucung, okay, mean dia H1 Johor Bahru tolak dengan yang pucung, mean sewa di pucung dengan Johor Bahru dengan pucung. So yang dipersoalkan, yang dia percaya adalah Johor Bahru tu lebih mahal daripada pucung. Maknanya inilah greater than zero. Iaitu maksudnya Johor Bahru greater than yang pucung. Ni maksud dia. So that become our H1. Macam argument dia macam tadi lah. So of course ini mesti nilai yang sama lah dua ni. So yang HO dia always equal. Okay. Penulisan dia equal tapi the real meaning sebenarnya ini adalah less than equal. You all notice tak setakat ni? H1 tadi dia greater than. So HO tu walaupun kita tulis equal, tapi the real meaningnya adalah less than equal. Sebabnya kalau you all tengok alpha belah kanan ni alpha belah kanan. So kalau lebih daripada ni reject HO. Kalau kat sini terima HO, sini pun terima HO. Tapi kalau kita ambil kat sini pun, okey, kalaulah kata kita dapat Z test tu atau T test tu dekat sini, accept HO ke reject HO? Apa jawapan you all? Accept lagi tak kan? Still accept kan? Ini masih accept HO ni. Walhal kalau kita perhati dalam ni, ini dengan ni terlampau jauh. In fact, yang distance ni kat sini, ini jauh lagi kurang daripada yang tengah ni. And still kita kata dia equal. Okay? So the real meaning sebenarnya adalah less than equal. Okay? The real meaning lah. Tapi kita tulis equal ada sebab dia. Sebabnya technical je lah. Sebabnya kita always assume HO correct. Bila kita assume HO correct tu, jadi kalau kita ambil X1 bar tolak X2 bar ni follow normal mean dia tu. Mean dia apa? Kalau kita ambil the real ni tadi less than equal to 0, so nak tahu nilai apa ni? Kosong ke, negatif 3 ke, negatif 8 ke, kita tak sure. So bila kita tulis equal, baru kita boleh guna this value is 0. Itu aja sebabnya lah, dia technical aja. Sepaham saya macam tu lah. Tapi the real meaning adalah pelengkap kepada ini. Okay? Pelengkap kepada statement dalam H1 kita. Kalau H1 kita ni adalah greater than, dia punya lawan dia dekat HO tu sebenarnya adalah less than equal. Tapi kita tulis equal. Kalau dia punya H1 adalah less than, dia punya HO-nya adalah greater than or equal. Okay. Kalau dia not equal tu, baru betul lawannya adalah equal. Okay. So ini a matter of sebab technical thing sahaja tadilah sebabnya technical punya reason aja. Bukannya apa nama tu? Bukannya sebab ada sebab-sebab lain lah. Alright, okay. Oh, jap. Terlebih tulis ni. Okay. So yang kita ada ni size sampel kecil. Okay. Ni situation sigma 1 square tak diketahui, sigma equal to 2 pun tak diketahui. And then yang dianggaplah ni small sample, N1 kurang daripada 30, N2 pun kurang daripada 30. And then yang isu pertama tadi tu anggapannya untuk yang A, sigma 1 square not equal to sigma 2 kuasa 2. Ini yang paling leceh lah kiraannya tu. So statistik yang kita guna adalah t-test. Kalau kita tulis formula tu, ni kat sebelah ni, ini dia punya summary. Case you are talking about 2B part 1. Yeah. Ni dia punya statistik. So yang leceh tu kita kena kira ni. Nu ni tadi dengan formula ni untuk dapatkan dia punya degree of freedom. Tapi kalau you all kira degree of freedom ni macam tak beza sangat dengan N1 plus N2 tolak 2. Sakit hati je kadang-kadang tu kita kira dia. Okay. So dari sini t-testnya kalau formula X1 bar tolak X2 bar tolak dengan mu1 tolak mu2. Ini dalam your buku kadang-kadang ditulis sini ni mu c je.
MUSI ni merujuk kepada ni tau. So maknanya jangan confuse lah. Tapi always ingat, nilai yang ini ni kita dapat daripada kita punya HO. Perlu ingat tu je. Cara tulis tu macam-macam cara lah. Ada tulis MUSI. MUSI tu datangnya daripada ni. Okay. So ini bagikan dengan square root of S1 kuasa 2 bagi N1 tambah S2 kuasa 2 bagi N2. Okey, yang atas ni saya dah tulis JB dengan pucung. Yang ini 1 dengan 2. So kita buat macam ni je lah. 1 for JB, 2 for pucung. Okey. Itu untuk note kita lah. So ganti je nilai-nilai dia yang kita dapat tu tadi. S1 bar ni 1000 berapa tadi 45 sorry. Daripada tu saya tadi 45 untuk Johor Bahru. 45 tolak dengan 40. Ini tolak ni kosong. Bagi sini pun dah mula guruh ni. Dah mula guruh. Tadi ada renyah-renyah sikit. Dekat Johor Bahru ni kalau hujan je berterusan, ada beberapa tempat yang memang cuak lah. Ni 6 kuasa 2 bagikan dengan ada 6 di Johor Bahru yang dipilih dan 8 di Johor Bahru. Yang ini adalah 10 kuasa 2. You all kena make sure tau, bila nak kuasa 2, bila tak perlu kuasa 2 tu, you all kena figure out tu betul-betul. Kalau dibagi standard deviation, kuasa 2. Kalau dalam soalan tu dia tulis tu variant, tak perlu kuasa 2. Okay. So kira lah dalam ni kira ni 5 bagi square root of 36 bahagi 8 tambah dengan 100 divided by 6. Square root dia 1.08. Kalau saya lah, saya terus je kalau saya lah tengok ni je, ini accept HO lah, itu jawapan dia. Tapi at our level ni, kita perlu kira dulu dia punya degree of freedom. So degree of freedom dia S1 square adalah 6 kuasa 2 bagikan dengan 8 tambah dengan 10 kuasa 2 bagi 6, semua tu kuasa 2 bagikan dengan 6 kuasa 2 bagi 8 kuasa 2 pula bagi 8 tolak 1 tambah dengan 10 kuasa 2 bagi 6 kuasa 2 pula ni. Lepas tu ni 6 tolak 1. Kan menyeksakan tu nak kira tu. Saya selalu nasib tak baik lah nak cari nilai ni. Biasanya saya akan dapat syntax error. Tak tahu lah kenapa. 36 bahagi 8 tambah 100 divided by 6 equal square equal bahagi ni baru kena kurungan, double kurungan. 36 bahagi 8 tutup kurungan kuasa 2 bahagi 7 tambah dengan kurungan 100 bagi 6 tutup kurungan kuasa 2 bahagi 5 tutup kurungan, tengok equal, dapat 7.67. So kita genapkan ni jadi 8. Jadi 8 sebab degree of freedom ni dia ambil nombor integer. So kita kena genapkan dia, maknanya itu estimate lah. So kita dapat dia 8. Okay. Kiraan saya 8 tau. Tak tahu lah, mungkin you all dapat kiraan nombor yang lain. So daripada sini dia t-test, dia follow. Kita tahu ini kita tahu ni follow daripada note kita tu N1 pula. Degree of freedom dia adalah nu. Ni nu. Jadi ini adalah greater than. Kita perlu check dalam kita punya ni alpha dia 0.05. This is T 0.05. Degree of freedomnya adalah 8. So kita baca je lah daripada
your table. T distribution kita table 5. Table 5 alpha 0.05 turunkan ke bawah sampai 8 1.86. Okey. 1.86. So yang kita dapat T-test kita 1.087. Okay. Ni 1.087. So T-test kita sampai kat sini lah. Tengah-tengah tu kosong. So ini kita punya T-test. So accept HO ke reject HO? Apa jawapan dia? Yes. Accept HO ke reject HO? Dah diam ni. Accept. Okay, accept HO. So maknanya sama je lah. Pucung Johor Bahru ni macam tu. Maknanya tak ada beza yang ketara lah, tu maksud dia. Maknanya harga Johor Bahru tu tidak lebih daripada Puchong secara signifikan. Maknanya dia tak kita boleh kata dia sama lah, tu maksudnya. So nak menyewa tu kalau Puchong dengan Johor Bahru tu mana-mana pun serupa je lah. Tu maksud dia. Accept HO maknanya JB no evident. JB is apa nama tu, pricier, lebih mahal than Puchong. Itu je lah yang kita boleh conclude. Lagat lagi ke tak lagat? Mengaku Soal jujurnya macam dah maksimum ke? macam Kesian kat doktor. Dia dah macam menepasi alfa ke? masa dia tak lagat ni. Dia dah menepasi alfa tu lah. Okey. Dah berasap. Saya masalah saya ni makin malam saya lagi boleh aktif. Limit pukul 2.